Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni pagi yang ke 15. Pagi yang ke-15 daripada bulan Zulhijjah 1441 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu setelah lama cuti. Tak payah bincang lah pasal apa cuti apa semua tu, tak payah bincang lah, semua sedia maklum. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita pagi ini ada manfaat dan kebaikan insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, serta adik-adik ini rahmati Allah SWT sekalian, ini sebagai mukadimah lah, mukadimah perbincangan kita hari ini. Tak ada kaitan dengan kitab lagi dan tak ada kaitan dengan Covid pun. Dalam agama Islam kita ni, agama Islam, ada 3/10 yang paling agung. Ada 3/10 yang paling agung. Kalau detail sikit, kalau hurai sikit, maksud dia ada 3 kumpulan 10 hari yang paling agung dalam Islam. Yang mana 10 hari ni, bahasa mudah macam ni lah. 3/10 ni maksud dia Ustaz, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Tiga-tiga ni adalah hari-hari yang agung dalam Islam. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Sebab tu Ustaz sebut 3/10 yang paling agung. Cuma kita nak minta, kalau boleh selepas ni, kalau Allah Ta'ala takdirkan kita umur panjang, diberikan rezeki, kesempatan dan sebagainya, kalau boleh manfaatkan 3/10 yang agung ni. Boleh noh? InsyaAllah. Nombor 1, tulis kat buku tu. Ada 3/10 yang paling agung. Cantik, siap-siap simpan. Saya tak tahu bila nak ulang pula. Takut tak ulang dah. Nombor 1, tulis itu 10 hari pertama bulan Muharram. Ni kita nak main lebih kurang 15 hari lagi ni. Bila masuk 1 Muharram, bila masuk Ma'al Hijrah tu, daripada 1 sampai 10 tu di antara hari-hari yang agung dalam Islam. Sebab tu kita diminta untuk puasa, sama ada hari Tasu'a ke, ataupun hari ke-8 ke, ke-9 ke, ke-10 ke. Bahkan kalau mazhab kita Imam Syafi'i suruh kapit hari yang ke-10 tu dengan 9 ataupun dengan 11. 9 hari bulan ataupun 11 hari bulan, tak apalah. Poin kita nak sebut, daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram tu antara hari yang agung dalam Islam. Boleh no? Semua tahu belaka. Dan Allah Ta'ala hadiahkan dalam 10 hari yang agung tu, Allah Ta'ala hadiahkan satu hari yang special, yang istimewa, namanya hari Ashura. Hak ni semua orang tahu belaka. Hari di mana Nabi sebut siyamu yaumil Ashura, puasa hari Ashura, yukaffiru sanatal madiyah, dia padam dosa setahun sebelum. Maknanya siapa puasa hari Ashura sehari, dia padam dosa setahun sebelum. Apa maksud dosa setahun sebelum? Bahasa kampung kita macam ni. Daripada Muharram tu lepas, awal Muharram tu lepas sampai awal Muharram tahun ni, apa saja dosa yang masih ada pada kita, apa saja maksiat ataupun salah yang ada kat kita ni, salah tu semua akan dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab kita puasa sehari hari Ashura tu. Puasa sehari Ashura, hak dosa-dosa lama Tuhan padam. Setahun hak lepas Tuhan padam. Awak nampak macam tak faham, nampak saya. Boleh faham lah. Ada soalan nak tanya ni loh? Tak ada noh? Sila. Macam mana?
Terima kasih, soalan yang sangat baik. Dosa besar ke dosa kecil, Ustaz? Dosa besar dia memerlukan kepada taubat. Nah, dosa besar dia memerlukan kepada taubat nasuha. Jadi dosa yang dipadam ni dosa apa, Ustaz? Dosa kecil. Kan? Ada orang tanya saya, Allah, dosa kecil je, Ustaz oi. Kan? Dosa kecil je. Soalan yang kita nak kena tanya balik, kalau ada orang duk bunyi dosa kecil je, Ustaz, dosa besar tak padam. Soalan yang kita patut tanya, kamu sendiri pun tak tahu dosa kecil kamu tu besar mana. Ada satu makcik tanya saya, dia kata, Allah, dosa kecil je, Ustaz oi. Kecil. Saya kata, makcik, dosa kecil pun kita tak tahu besar mana, makcik oi. Makcik pergi Mekah, makcik semayang sunat apa? Semayang sunat jenazah. Kan semayang sunat jenazah di Madinah. Siapa semayang sunat jenazah di Madinah, satu kali semayang, pahala dia satu qirat. Sahabat tanya, qirat tu apa? Tu besar gunung Uhud tu. Maknanya satu perbuatan sunat pahala besar gunung Uhud. Tu perbuatan sunat. Hak wajib tak tahu lah. Satu pahala sunat besar gunung Uhud. Cuba bayang dosa. Sebab tu jangan pandang remeh dengan dosa kecil. Alah kecil ya. Kita pun tak tahu kecil tu kecil mana. Kita pun tak tahu. Kita pun tahu yang kata kecil tu besar mana. Kita pun tak tahu. Boleh jadi dosa kecil. Alah tak apa, Ustaz, tengok anak darah. Dosa kecil, Ustaz. Kita pun tak tahu dosa kecil tu besar mana. Kita pun tak tahu. Understand? Kan? Sebab itu ulama mengatakan, ulama sebut ni, meremehkan dosa kecil, dia buat pemain dengan dosa kecil ni. Alah kecil. Meremehkan dosa kecil, satu dosa besar. Understand? Okay, satu. Nombor 2, 10 hari kedua yang agung dalam Islam, yang ni tak payah bincang panjang. 10 hari akhir bulan Ramadan, yang ni tak payah bincang. 10 hari akhir bulan Ramadan, yang ni semua orang tahu belaka. Dan Allah Ta'ala hadiahkan satu malam yang special dalam bulan 10 hari akhir ni, yang semua orang tahu belaka, namanya Lailatul Qadar. Okay, settle. Dan 10 hari yang ketiga yang agung dalam Islam adalah 10, ni lepas lah, nampak macam mana kan? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Allah Ta'ala hadiahkan satu hari yang istimewa dalam 10 hari ini, yang kita semua sedia maklum juga, tak payah bincang panjang, disebut hari Arafah. Tengok. Dan orang duk sebut hari Arafah ni, orang duk nampak puasa. Bila sebut hari Arafah, nampak puasa. Semua orang nampak puasa, betul? Dan saya pun tak menafikan, betul. Bila sebut hari Arafah, kita nampak puasa. Padahal naknya hari Arafah ni kelebihan dia banyak lagi. Ringkas-ringkas lah. Antaranya hari yang sangat mustajab doa. Kan Nabi sebut khairul doa. Sebaik-baik doa, doa yang bila Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Satu. Yang kedua, ayah-ayah yang mungkin pernah pergi haji, adik-adik mungkin belum lagi kot. Tak apalah, ambil pengetahuan. Ibu-ibu yang pernah mengerjakan haji, kan Nabi sebut, yang minta maaf, hari Arafah ni sebahagian daripada ibadat haji. Sehingga Nabi bersabda, Al-Hajjul Arafah. Yang kata haji ni apa? Arafah. Haji ni apa? Arafah. Oh, maknanya haji ni piduk ukuh daripada Arafah, kira settle, Ustaz? Tak, bukan itu maksud dia. Tapi nak sebut a'zamul arkanil haji al-wuqufu bi Arafata. Rukun haji hak banyak-banyak hak kita duk ngaji 5-6 rukun haji tu, rukun paling besar sekali wukuh. Wukuh rukun paling besar sekali. Siapa dapat wukuh, dapatlah haji tu insya-Allah. Tengok. Ni nak sebut kata banyak kelebihan, ada lagi 3-4 kelebihan. Saya nak ringkas segala. Cuma nak sebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik. Ada satu orang tanya, Ustaz, kami nak buat apa Ustaz 10 hari ni? Hak Zulhijjah mungkin lepas dah, 3-4 hari lepas. Ni hak namanya Muharram 15 hari gini. Kami nak buat apa Ustaz? Masa tu nak buat apa? Saya kata kat makcik tu, lah ni macam ni makcik oi. Kalau makcik tak tahu nak buat apa, 10 hari akhir bulan Ramadan makcik buat apa? Adik-adik yang ada di sini, 10 akhir Ramadan buat apa? Kalau siang buat apa? Siang lo kita baca siang lo. Siang buat apa? Puasa kan. Lepas tu masa puasa tu dia buat apa?
Baca Quran, lagi apa? Zikir, tak larat, lena Ustaz. Lepas tu apa Ustaz? Kalau boleh sedekah, kalau boleh buat kebajikan, buat. Okey. Malam buat apa? Malam, kalau malam Ustaz, tarawih. Lepas tu tengah malam bangun pergi qiyamul lail, kalau baca Quran. Oh, okey. Lepas tu duduk sembang kosong lah. Tak ada sembang kosong pun, tak ada Ustaz. Gunalah masa duk ada tu. Okey. Saya sebut kat makcik tu. Saya kata makcik, apa hak makcik duk buat di akhir bulan Ramadan tu, makcik ambil, makcik buat dekat awal bulan Muharram. Melainkan tarawih tarawih yang duk puluh lah. Jadi duk puluh dengan tarawih wajib mah. Tarawih tak payahlah. Maksud lain pada tarawih kan? Apa yang makcik duk pulun di akhir bulan Ramadan tu, ambil makcik pulun di awal bulan Zulhijjah, sama ambil sama dah tak tahu nak buat apa, ambil yang sama buat. Any question? Ada soalan? Dah kami nak tanya siapa ustaz main lambat. Minta maaf banyak. Aduh. Kan, lepas sekolah cuti lama. Kan, bangun pagi tu ada drama saja. Sebentar nak boleh sampai ke sekolah. Baik. Jadi boleh dapat insya-Allah tu mukadimah kita pagi ni. Ya ibu-ibu ustaz adik-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian, pagi ni insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab 50 gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, karangan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Haqni bis Salihin, wa nafa'na bi ulumihi wa bi kitabihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang mana al-imam ataupun pengarang penyusun kitab ini menyusun kitab ini dengan menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkait dengan adab, yang berkait dengan akhlak, yang berkait dengan kehidupan baginda SAW, dan dipecahkan kepada 50 sudut kehidupan baginda SAW. Dan mudah-mudahan kita mengaji kitab seumpama ni, dan adik-adik duk mengaji Syama'il lah. Syama'il ngaji kan? Nanti adik-adik boleh cantum saja maklumat ini. Sebab kebanyakan isi kandungan kitab ini dipetik daripada kitab-kitab Syama'il, daripada kitab Syama'il, kitab-kitab yang berkait dengan akhlak Nabi SAW. Baik. Dan hari ini insya-Allah kita sambung muka surat yang ke? Muka surat 31. Tajuk yang ke-7 Baik. Kita masih lagi berbicara berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW dalam beribadat. Macam mana ibadat Nabi SAW? Macam mana kita panggil adab Nabi dalam melakukan ibadat? Masih lagi bicara bab ibadat lah. Tak bicara lagi bab akhlak bab lain, tak bicara lagi. Masih lagi bab ibadat. Dan hari ini kita nak tengok di antara sunnah Nabi, cara hidup Nabi SAW, salah satu daripada ibadat yang dilakukan oleh baginda adalah berkaitan dengan solat dan doa di tengah malam, ataupun kalau istilah lain kita sebut qiyamul lail. Boleh tulis tu qiyamul lail, walaupun ada banyak makna qiyamul lail apa semua ni, banyak makna, bangun tahajud apa semua banyak makna, tapi kita ambil bahasa mudah kita lah, qiyamul lail. Ni tajuk kita hari ni. Dan mudah-mudahan kita baca hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, bahagian ini, bab ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi semangat kepada kita untuk bangun malam melaksanakan ketaatan. Baik, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwal al-laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam dan berdiri salat di akhir malam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hadis yang pertama ni nak cerita tentang apa Ustaz? Apa gambaran cerita hadis ni? Kami faham Nabi bertidur awal malam, Nabi bangun akhir malam, Nabi semayang. Hadis ni nak bagi tahu apa? Ibu-ibu boleh tulis kat buku tu, cara untuk bangun malam. Boleh buka buku tu, cara untuk bangun malam. Kalau orang tanya macam mana cara nak bangun malam Ustaz, macam mana kita nak bangun malam? Saya ni nak bangun malam buat macam mana Ustaz? Umur 60 dah. Saya ni nak bangun malam macam mana? Cara paling mudah, ni nombor 1, tidur awal. Tu ya, tidur awal. Adik-adik yang ada di sini bangun pukul 4. Bangun pukul 4 kan? Malam tidur pukul 11. Cantik tu. Kan? Kalau rasa boleh tidur, sini memang habis program pukul 11. Ke pukul 10 habis lah. Kalau kata cantik sekali, sebab tu kalau tengok kajian yang dibuat, tidur paling enak lah, paling sedap sekali, tidur paling berkualiti pukul 10 sampai pukul 4 pagi.
tu tidur paling berkualiti. Dia bangun tu dia segar. Kalau kita tidur lambat, ghalib biasa bangun lambat lah. Rupanya bila bangun lambat, kita duk baca, bila bangun lambat tidur lagi puas Ustaz. Bangun pukul 6 lagi puas Ustaz. Bangun pukul 7 lagi rasa puas. Ataupun bangun-bangun semayang, lepas semayang rembas tidur sampai pukul 12 tengah hari, kita rasa lagi puas lah, tidur lama. Rupanya tidak. Lagi banyak kita tidur, lagi badan kita tak jadi letih. Lepas tu kalau perasan, kalau tidur sampai pukul 12 lagi letih. Awak yang sejak nampak. Sebab tu ibu-ibu duduk di sini tiap minggu tiap hari duduk sini Oh, kira suami tak main Oh, yang mana tak ada, yang mana yang ada suami ada anak duduk main Dia main, dia tak main duduk sini ke? Oh, okey. Tak apalah, poin yang saya nak sebut di sini, adik-adik tak apalah, tapi boleh ambil poin ni lah. Ibu-ibu yang ada di sini, ayah-ayah yang ada di belakang. Sebab itu nampak gayanya, kalau orang tanya macam mana Ustaz nak bangun awal, malam hari ni kita dah dapat. Poin yang pertama, tidur awal. Sebab tu kalau boleh, suami hak mana jenis duk menyembang sampai pukul 1, pukul 2 pagi tu, duk menyembang, suruh tidur awal. Kalau dia duk biasa tidur lambat, subuh dia macam duk ada. Subuh dia macam tambah umur dah 60 dah, 65 dah. Tapi subuh duk terbabas lagi, pukul 7 suku, 7.30. Meskipun dia bangun lambat Ustaz, poin dia satu ya. Poin nombor 1 kali, tidur lambat. Tu ya. Tak tidur lambat pun Ustaz, pukul 12, pukul 1 nak lena, duk menyembang lah, duk pergi kedai tom yam lah, apa, wah, menyembang, pukul 1 tidur. Memang subuh lambat Awak yang senyap nampak kaya. Ada satu, saya tak ingat, tapi kitab tu ada di rumah. Ada satu orang ustaz di Mesir, dia pernah karang satu kitab dipih tajuk kitab dia Kaifa Nuhafizu Salat Al-Fajri, macam mana nak jaga sembahyang subuh. Simple lah tajuk kitab dia, macam mana nak jaga sembahyang subuh. Dia buat senarai lah tu dekat 20 poin, macam-macam poin lah. Kalau yang bujang dia suruh nikah, pasal bila menikah ada orang tolong gerak, dia suruh kunci jam, macam-macam dia tulis. So istighfar lah apa betul lah. Tapi nombor 1 sekali, senarai nombor 1 dia sebut tidur awal. Rupanya tidur awal, ghalib biasanya bangun awal. Tidur awal bangun awal. Tidur lambat biasa bangun lambat. Lepas tu adik-adik tidur pukul 11 tu kira okey jangan lajak sampai pukul 12, pukul 1. Tidur lewat, payah bangun awal. Memang sukar lah, bukan tak boleh, tapi sukar untuk bangun awal. Boleh dapat dekat tu? Boleh no? Ibu-ibu memang tidur awal Memang tidur awal selesai Dan bila Nabi SAW bangun di akhir malam, baginda bersolat. Masuk solat di sini, solat malam lah. Selesai. Tak perlu bincang panjang lah. Poin kita nak sebut, tidur awal. Sebab tu ibu-ibu kalau mengaji perbahasan ulama berkaitan dengan tidur ataupun bersembang lepas isyak, cuba cari tengok. Kalau tak tanya Ustaz Jafri pun tak apa. Ulama bahas tu berkaitan dengan tidur lepas isyak ni. Kalau dalam Syama'il bab samar, al-kalam fis samar, maksudnya dia bercakap selepas waktu isyak. Ulama bahas. Kalau kata percakapan lepas isyak ni, kalau kita duk bersembang, duk bercakap, duk bertemu, duk mesyuarat ke, duk apakah, benda yang ada manfaat, okey. Benda ada faedah untuk akhirat, okey. Tak ada masalah. Orang buat pengajian sampai pukul 12 tengah malam, okey, tak ada masalah. Tapi kalau duduk saja tenggek, duk menyembang, ho-ha sampai pukul 12, hukumnya makruh. Ulama bahas tu hukum sembang lepas isyak. Lepas tu adik-adik yang ada di sini, kira balik-balik asrama tidur tu ya. Kau bakal duk menyembang ni, ho-ha gelak, lari sana ambil timba kawan lah apa ada. Kawan duk baring, duk pergi terjun atas dia ada. Kalau boleh lepas ni stop, jangan buat dah. Bila main pukul 11 lena. Main pukul 11 lena. Yang mana suka kacau kawan, stop. Jangan kacau orang, nak kawan lena. Pasal kita lepas malam habis pukul 10 11 tu terus tidur, kita maknanya kita senang bangun awal dan kita tolong kawan kita pun akan senang bangun awal. Pasal kita tak kacau dah. Jadi pukul 10 11 tidur.
Tak payah duduk menyimbang sampai pukul 12. Tak ada kena. Kau warden duduk tempik selalu kan macam mana? Jangan lah. Tak apalah, lepas ni kita ubah pelan-pelan kan? Jadi kita senang, kawan kita senang, warden pun senang, semua pakat senang. Bila semua senang, hidup kita bahagia. Pasal kita menyenangkan orang. You know? Ibu-ibu yang mana ada anak, kalau balik cuti hari Sabtu Ahad, tengok anak kita ni pasien tidur lambat. Kalau boleh abang lepas tutup tidur pukul 11, tidur. Hak mana pukul 11 baru duduk bersiap nak keluar pergi kedai maple, nak keluar pergi kedai nasi kandang. Pukul 11 baru kau nak makan nasi kandang. Abang kata ya, suruh pergi esok makan, tidur. Jangan bagi jadi besar. Kalau dia dah besar, payah. Ada soalan? Awak ya senyap nampak ke? Oh ya kak. Ada soalan? Dia mengaji tutup muka ni nampak susah noh. Tak boleh pun buka bukan ada masalah. Ya, buka macam budak-budak ni tak apa aja kan. Saya pun dulu mengajak tutup ke. Rupanya orang bagi tahu tak puas tak weh. Tak dengar apa, dengar suara, tak nampak mulut duk bergerak. Last kali buka. Habis tu pakai balik. Boleh noh? Insya-Allah. Baik. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalus salati ba'dal mafrudati salatun fi jawfil laili. Rawahu Ahmad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang afdal, yang terbaik setelah solat wajib adalah solat di tengah malam. Saya ulang sekali lagi. Solat yang afdal setelah solat wajib, kalau boleh atas perkataan wajib tu tulis situ 5 waktu. Solat yang terbaik selepas sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang apa Ustaz? Nabi sebut salatun fi jawfil laili. Salatun adalah solat di tengah malam. Atas perkataan adalah solat tu, buat kurungan atas perkataan adalah solat, tulis itu sebarang solat. Sebab solatun tu dia lafaz nakirah, jadi sebarang solat. Semayang yang paling baik selepas semayang fardu 5 waktu, semayang apa Ustaz? Apa saja semayang yang kita buat tengah malam. Sebab itu kalau ada orang tu, dia Ustaz, saya ni Ustaz bukan buat apa Ustaz saya ni bangun malam, saya semayang tahajud 2 rakaat. Tahajud itulah yang terbaik untuk dia. Ustaz, saya bangun-bangun Ustaz, saya semayang taubat dulu Ustaz. Semayang taubat itulah yang terbaik untuk dia. Ustaz, saya bangun malam tadi Ustaz, tadi saya tak dan buat witir, betul? Saya bagi-agak tengah malam, dia buat witir dulu, itulah semayang yang terbaik untuk dia. Apa saja semayang yang dia buat waktu tengah malam tu, itulah solat yang terbaik selepas solat fardu. Hadis ni nak bagi tahu apa-apa, minta maaf noh, saya nak cakap saya pun susah. Saya pun tak lekat mengaku saja. Kan? Rupanya sebab tu satu perkara yang sangat baik, kita kalau jaga tengah malam bangun sembahyang. Jaga tengah malam bangun sembahyang. Hak tu yang terbaik sebenarnya. Jaga tengah malam bangun sembahyang, walaupun 2 rakaat. Jaga bangun sembahyang. Ya? Yang kata tengah malam tu apa Ustaz? Dia yang terbaik di hujung lah, sepertiga yang hujung tu. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Lepas isyak tu kira sembahyang malam. Dia lepas isyak tu dikira sembahyang malam. Sebab tu adik-adik sembahyang isyak dikira sembahyang malam. Buat ba'diyah isyak dikira sembahyang malam. Sembahyang tarawih hari tu 12 rakaat, 20 rakaat dikira sembahyang malam. Tak pergi tengah malam bangun lagi sembahyang malam. Tak pergi qiyam mulai 4 pagi sembahyang malam. Hak mana buat lepas isyak semua dikira sembahyang malam. Bahkan isyak dan maghrib dia juga dikira sembahyang malam. Dah buat waktu malam, sembahyang malam. Kan? Tetapi yang afdalnya, yang terbaiknya hak mana Ustaz? Hak terbaik hak buat di tengah malam. Bila sebut kata tengah malam ni, fi muntasafil lail, di tengah malam pukul 12, pukul 1 ke atas gitu lah. Tak tu lagi terbaik Faham ke saya duduk cerita? Adik-adik dah buat dah kono.
Bangun pukul berapa? Pukul 4 kan? Lepas tu mai-mai duduk semayang kat sini kan? Cantik tu. Bagus tu. Satu perkara yang sangat baik. InsyaAllah mudah-mudahan amalan tu dia kekal sampai kita mati. InsyaAllah. Sebab tu lepas ni bangun mayang. Kalau orang tanya, ustaz nak semayang apa tak? Mayang bila apa pun. Sampai tak tahu nak semayang apa. Mayang sunat mutlak. Sampai tak tahu nak mayang apa dah. Mayang sunat mutlak. Macam mana mayang sunat mutlak ustaz? Saja aku semayang sunat 2 rakaat, usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku mayang sunat 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Mayang. Baca Fatihah, baca surah, inna a'tayna kat doa. Lepas tu rukuk, i'tidal, satgi habis sujud bangun rakaat kedua, lepas tu rukuk, i'tidal, sujud apa semua, pergi salam, habis 2 rakaat. Lepas tu masa duk ada lagi, tak tahu nak buat apa lagi. Saja aku mayang sunat 2 rakaat dengan Allah Ta'ala. Mayang lagi. Ada soalan? Tak, kalau ada apa nak tanya. Saya bukan tok guru main mengajar. Saya ni main kongsi. Kan? Kalau tak free lain lah. Ya, tak beri dia level tok guru. Saya bukan tok guru. Saya main kongsi ya anaknya. Kan? Jadi kita sama-sama kongsi. Kalau ada soalan nak tanya. Kalau tahu, saya jawab. Kalau tak tahu, kita serah pada ahli dia untuk jawab lah. Asyik hari ni main ni kira main nak ajak sama-sama jom buat. Tak tu lah. Saya bukan nak main mengajak, kita nak main ajak, jom sama-sama buat. Ada soalan? Ustaz, saya tak larat Ustaz nak semayang Ustaz. Boleh tak kalau saya nak semayang sambil duduk? Boleh. Ustaz, saya nak semayang sambil baring Ustaz, boleh tak? Tu kira malas tu. Dia masuk bilik yang ambil semayang dah, keluar-keluar nak baring atas keti semayang. Ikut suka makcik lah. Dia nak abang kata boleh. Walaupun semua orang dengar apa dah bangun masuk bilik yang ambil air semayang lah bagi elok. Betul lah. Tapi nak abang kata boleh. Boleh InsyaAllah doa. Hadis yang ketiga. Boleh baca macam tu menjadi An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihin qablakum wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum wa magfaratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ithmi. Rawahu Tirmizi. Baik. Siapa yang ada kitab tulis kat buku tu kelebihan qiyamul lail. Antara kelebihan qiyamul lail tulis kat tepi buku tu. Baik. Sekali kita tulis kat tepi apa kelebihannya, sekali kita catat kat tepi. Baik. Abu Umamah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dianjurkan bagimu bangun solat malam. Atas dianjurkan tulis itu disunatkan. Boleh kat buku. Disunatkan bagimu bangun solat malam. Kan? Sebab tu hukum bangun malam ni sunat. Bagi kita sunat. Tapi bagi baginda SAW wajib. Ingat ni khususiat baginda. Baginda wajib. Kan? Tapi bagi kita umat baginda sunat. Baik. Dianjurkan bagimu bangun solat malam, disunatkan bangun sembahyang malam. Sesungguhnya yang demikian senantiasa dilakukan oleh orang-orang yang soleh sebelum kamu. Garis tulis itu nombor 1. Sesungguhnya yang demikian senantiasa dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kamu. Garis tulis itu nombor 1. Rupanya ni rahsia orang-orang soleh dulu kala. Mana-mana orang yang soleh, mana-mana orang yang baik, mana-mana orang yang menjadi kekasih Allah, rupanya ni amalan mereka. Tuan bagi senang faham. Kan? Sama ada para nabi terdahulu, hatta para nabi SAW sendiri, para sahabat, hatta sampai sekarang ni para ulama dan sebagainya. Nama kata orang soleh, apa amalan ni Pak Ustaz? Ni amalan mereka. Mereka takkan tinggalkan amalan ni. Amalan bangun malam. Boleh faham tak? Habis tu Ustaz, kalau kita pun nak jadi orang soleh macam mana Ustaz? Kita nak, kalau boleh kita jadi orang soleh. Ni amalan dia, bangun malam. Tu ya. Siapa nak jadi orang soleh, bangun malam. Boleh? 1. Dan aktiviti ini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Garis tulis nombor 2.
Kalau orang tanya macam mana nak jadi kekasih Allah Ustaz, macam mana nak Tuhan sayang Ustaz, macam mana nak buat bagi kami ni dapat pandangan daripada Allah, macam mana nak kami ni tergolong di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, ini cara dia bangun malam. Sebab amalan ini boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, menutupi ataupun mengampuni perbuatan jahat. Garis tulis situ nombor 3. Amalan qiyamul lail dia juga satu amalan yang boleh mengampuni dosa-dosa kita. Lepas tu orang yang tak rajin beristighfar, tak rajin nak memohon ampun, tak rajin main taubat, bangun malam. 3. Dan yang keempat, mencegah perbuatan dosa. Garis tulis tu nombor 4. Rupanya orang yang bangun qiyamul lail, orang yang bangun malam, Allah Ta'ala akan campak satu sifat kemuliaan di dalam hati dia. Bahasa kampung kita macam ni lah, bagi senang faham. Ibu-ibu rajin bangun qiyamul lail jarang rasa kot. Orang hak jarang-jarang qiyamul lail kadang-kadang perasaan tak? Ni nak bagi contoh mudah bagi senang faham ya, point ni. Bila dia bangun qiyamul lail, dia bangun pagi tu dia rasa macam alim. Ada. Rasa macam baik ya pagi tu. Nak bagi dalam bahasa yang mudah untuk difahami kan. Ada rasa baik hari tu. Rasa macam orang soleh hari tu. Ada. Ya. Rupanya perasaan tersebut adalah satu perasaan yang Allah Ta'ala campakkan untuk mencegah kita daripada buat dosa. Ada soalan? Ya? Tak jadi rujuk ke Ustaz? Selagi mana dia mengakui dia bangun malam itu kurniaan daripada Allah, tak ada masalah. Dia mengakui apa yang dia dapat ini semua kurniaan daripada Allah, bukan atas usaha khetiak dia sendiri. Boleh noh? Selesai. Ya. Tu ada hak ni pasal rakam noh, tak apalah. Ada satu, tak payah sebut noh, saya tak ingat-ingat lupa sahabat dia. Tapi dia pernah cerita lah sekali, sembang-sembang tu lah pernah cerita sekali. Dia kata, Ustaz, saya ni buka sekolah. Tak ingat kawan belah mana saya pun ingat-ingat lupa macam tu ya, benda lama. Dia kata saya buka sekolah. Lepas tu dia kata waris-waris ni duk hantar dekat dia tu, duk hantar mai kat sekolah dia tu, semua hak jenis budak tak lepas pi. Hak jenis sekolah kena buang, hak jenis banyak masalah, hak jenis mak pak tak boleh kawal dah. Dia kata lempak pi kat dia. Dia kata bila duduk kan dia, selepas 6 bulan, selepas setahun, budak-budak tu berubah. Kira hak jadi huru-hara punya cerita tu, budak tu berubah. Kalau seorang tak apalah, banyak berubah. Lain kali orang pakat tanya dia, saya pun sajalah tanya kan, dia kongsi kan. Tanya dia buat macam mana? Kan, buat macam mana? Dia kata masa duduk dengan dia tu dia jadi rejim lah sikit, jadi bahasa kasar lah sikit. Cara didik dia tu kasar. Tapi dia kata satu benda saya tak tinggal, pukul 4 pagi memang duk tempik suruh budak-budak tu bangun. Pukul 4 pagi semua bangun. Tak bangun piang. Rupanya hari-hari duk bangun qiyamul lail tu, hari-hari duk suruh depa bangun sembahyang tu. Rupanya secara tak langsung depa punya perangai mula berubah. Dia kata guna rahsia tu, guna kaedah tu lah, suruh bangun awal, hari bangun awal. Sebenarnya tu antara kunci dia mencegah perbuatan dosa. Tu Nabi tu. Lepas tu nampak gaya kita anak-anak di rumah, yang mana ada anak di rumah rupanya nak kena ajak bangun awal kak. Kadang doktor macam mana nak buat tu Ustaz? Nak bagi bangun, alah, kena bagi dia bangun awal. Macam mana cara? Itu kan saya dah ajak dah. Tak payah duk hingat tak payah duk tempik lah rumah. Mai pukul 4 pagi ibu bangun, buka semua lampu kat mana ada. Buka insya-Allah dia akan bangun tutup lampu balik. Dia bangun, dia tolong tutup lampu balik. Tak apa, api-api esok pagi buka ataupun sekali lepas dia tutup bangun buka balik. Jangan suara tak bunyi ingat-ingat apa pagi-pagi malu kat orang. Bangun pagi buka lampu balik. Adik-adik pun sama. Adik-adik bangun pagi pukul 4 semua buka lampu kan. Buka lampu
Masuk rak pak buka lampu. Lepas tu keluar dia 3 kali lah. Oi, bangun. Sebab dah biasa dia senang bangun lah. Tapi hak di rumah kita mungkin jarang-jarang buat, buka lampu semua. Dia bangun-bangun dia tutup. Sekali pergi buka balik. Ustaz, 10 kali lah saya duduk buka, dia tutup. Saya buka, dia tutup. Biar pergi lah. Hari tu memang dia tak bangun pun. Dia duduk bangun tutup lampu lah. Dia bebai-bebai, dia ambil selimut, dia tutup kepala. Biar pergi. Esok buat lagi. Pukul 4 bangun buka. Dia bangun tutup, buka. Tutup buka. Biar pergi. Dia tak semayang pun. Hari ketiga buat lagi. Cuba kalau seminggu buat. Lama-lama nanti dia biasa jaga. Pukul 4 dia jaga. Biar pergi. Pukul 4 dia jaga. Pasal dia duduk biasa. Nak bagi biasa dulu tu. Faham kan saya duduk cerita? Faham. Nak bagi besar lah. Bukan apa, bagi besar dulu. Nak gerak dia suruh bangun tahajud, pakai tak bangun lah. Kawan tak besar. Dah nak bagi besar dia bangun. Biar lepas tu hari-hari bangun awal. Kita dah, adik-adik okey lah. Kadang-kadang kita orang lelaki-lelaki nak pergi sembahyang subuh. Kita lampu pun tak buka. Keluar, nyak-nyak tolak motor pergi sembahyang. Balik, baru nak gerak anak bangun. Kadang kita bangun semayang kat kita dulu, buka lampu bilik kita ya, semayang seorang. Habis semayang baru nak gerak depa bangun. Jadi depa biasa bangun lambat. Kita bangun pukul 6 dengar azan bangun semayang tu. Hak depa tak bangun ni. Kalau anak kecil lain lah. Anak kecil tu takut dia kacau. Ni anak panjang jelak. Anak tu dah sampai 20 lebih 30 lebih takkan duk biar lena ni. Faham tak maksud saya tu? No, adik-adik okey dah. Adik-adik pasal duduk di sini pukul 4 lampu buka. Settle. Rupanya tu antara cara lah nak pergi bengawai. Tak payah duk ingat. Jangan duk bising pagi pompang. Malu jiran. Malu kat orang luar. Apa ingat pagi-pagi orang nak lelok. Buka lampu ya. Buka bagi cerah semua. Ya. Kalau pintu depa kunci je Ustaz. Tu susah dia lah. Pintu bilik depa kunci je Ustaz. Balik duplicate satu pergi. Kalau depa kunci payah kunci nak ketuk lah. Itu tak payah. Tapi buka lampu luar apa semua. Dia cerah lah. Ya. Tu pun boleh tak? Pasang lampu dalam bilik dia, switch pun di luar. Hak tu standby punya. Kira tak payah buka, dalam bilik menyala. Dah okey, mungkin tu satu usaha. Boleh tak? Terima kasih. Cadangan yang baik. Saya pun lepas ni boleh pasang, boleh buat kat tu. Pasang lampu dalam bilik, tapi switch dia kita pasang di luar. Satu. Bukan nak pakai selalu. Time perlu kita pakai. Terima kasih. Satu cadangan yang sangat bernas. Baik. Ada soalan? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, lari tajuk sikit boleh tak? Adik-adik sian tu. Tapi tak apalah, ambil bila. Saya rasa adik-adik okey. Cuma untuk ayah-ayah di belakang dengan untuk ibu-ibu lah. Di kawasan Bandar Baru ni, dah duduk di kawasan ni, di Bukit Aping ni, ada tak orang hak jenis duduk bising? Kan baru ni, tak tahulah, saya rasa kot ni mungkin tak ada kot. Saya duduk belah-belah kampung tu, yang banyak duk jumpa mereka duk bising. Khususnya baru ni kan 3 bulan Covid tu, masjid kan tutup. Bila tutup je masjid, pakai duk ingat ni, apa masjid tutup ni, Tuhan hantar Covid ni patut turun lah pergi masjid ramai-ramai. Ni duduk tutup masjid ni, apa cerita ni? Ada ke ni? Tu bagus kot ni. Mai duk bising pula. Bila mai hari Jumaat bising pula, apa ni masjid tutup, mayang Jumaat tak boleh. Ni berapa kali Jumaat dah, titik hitam dalam hati banyak. Ciwah. Biasa kan orang. Lepas tu bila mai masjid buka boleh sembahyang Jumaat pula, ni apa masjid ni, mayang jarak-jarak. Lepas tu 12 orang aja boleh masuk masjid. Masjid punya luas, bukan ada kacau siapa pun, bubuh lah ramai mana pun. Ni 12 orang saja sembahyang Jumaat. Ni pegawai-pegawai masjid ambil kat depa semua. Depa je lah masuk syurga. Tu dia.
Ni ada jenis macam mana nak kata tu kan. Kau ni ada duk bising pula, kami ni orang perempuan, kami pun nak masuk, nak mayang juga, siapa tak boleh masuk tempat kami tu, kami duduk dalam. Ada tak ada okay. Sana ada sampai main nak apa, masuk masjid kan, tulis nama, bunyi tak ni apa, tulis nama ni, main rumah Tuhan, Tuhan tahu lah siapa main. Tembak-tembak day duk buh ni. Asal duk gelak tu macam ada je duk bunyi nampak dia. Tak apalah kan. Baik. Saya nak sebut dalam bahasa mudah dia macam ni lah. Walaupun saya bukan mufti nak ulas isu ni, tapi kita ambil satulah apa untuk kita faham. Kalau kita semualah, kalau adik-adik sekali, adik-adik tak bunyi pun apa tulis nama leceh apa. Tak ada lah. Kalau kita yang mengaji hari ni, kalau faham, kalau kita sama-sama lah mengaji lebih sikit, sama-sama mengaji sikit, antaranya isu fiqh daulah, fiqh kenegaraan, berkaitan hukum hakam pemerintah, hukum hakam rakyat. Kita kalau mengaji lebih sikit, khususnya tajuk-tajuk macam tu, faham tajuk-tajuk macam tu, bahkan kita reti tentang isu-isu macam tu, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik yang ada di sini, kalau kita semua faham tajuk tu, baru ni kan 3 bulan duduk di rumah kan, kalau faham 3 bulan duduk di rumah tu boleh pahala. Kalau faham hari-hari duduk di rumah tu boleh pahala. Kalau faham, dengar azan berkumandang, Allah nak pergi mayang Ustaz oi, lepas tu tak boleh nak pergi Ustaz oi, lepas tu saya mayang di rumah Ustaz oi, dah tak boleh pergi masjid. Kalau faham mayang di rumah tu boleh pahala, bahkan kalau silat-silat hari bulan boleh dapat pahala jemaah kalau kena cara lah. Mayang Jumaat Ustaz, tengok 12 orang lah, lepas tu dia kunci rapat masjid, kami kan sampai masjid tu kona balik Ustaz oi, lepas tu mayang mana, mayang di rumah Ustaz oi. Kalau faham mayang di rumah tu boleh pahala, main tulis nama tu boleh pahala tu, tembak day tu boleh pahala tu, tembak day tu duk cuci tangan kan, main duk tekan prek cuci tangan, boleh pahala tu, boleh pahala belakang kalau faham. Sebab tu kalau adik-adik perasan, kalau ayah perasan, kalau ibu-ibu perasan, sepanjang 3 bulan 4 bulan ni macam-macam SOP kita kena buat kan. Mana ada tutup guru tikai, tutup guru orang alim siapa pun tak tikai, tutup guru pun tak ada, tutup guru pun tak tikai. Hak duk tikai ni hak atas pada tutup guru kan. Dia level atas pada tutup guru ya, dia duduk hinggap sana hinggap sini, pompang. Bila masjid buka tak main pun. Yang tak nak sebut dalam bahasa mudah dia macam tu lah. Dia duk bising pam. Padahal orang alim tak tikai pun. Baik, apa saja yang kita buat sekarang ni semua terpayung bawah dalil am, dalil umum. Dalil cara umum. Dalil tu banyak, saya ambil satu sudahlah. Apa kita nak pakai hari ni? Adik-adik duk apa ayat Quran kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullah. Betul? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah perintah Tuhan. Betul? Siapa taat perintah Tuhan ada pahala? Ada. Kalau perintah tu perintah yang berbentuk wajib Ustaz, dapat pahala wajib. Kalau perintah tu tak wajib, sunat, dapat pahala? Dapat tak? Taat perintah Allah, dapat pahala. Lawan perintah Tuhan, dosa. Semua orang tahu belakang. Wa ati'ur rasul, taatlah perintah Rasul. Siapa taat perintah Rasul ada pahala. Lawan perintah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan orang yang menjadi ulil amri di kalangan kamu. Ulil amri bahasa Arab, bahasa terjemahan dia orang yang memimpin di kalangan kamu. Bahasa moden hari ni kerajaan yang memerintah kamu. Taatlah arahan kerajaan, yang mana arahan itu tak bercanggah dengan hukum, tak bercanggah dengan Allah, tak bercanggah dengan Rasul. Kamu taat arahan pemerintah macam tu ada pahala. Itu duk kalau apa adik-adik main kena pakai mask, pakai lah. Main suruh tulis nama, tulis beratuk, tulis. Apa tulis nama? Wah, ingat Tuhan tak tahu lah, Tuhan tahu lah. Ui. Tulis lah.
Sebab tu saya sebut awal tadi, tak ada orang bertikai. Malaikat tak faham dia bertikai. Sebab tu kalau boleh yang mengaji jangan bertikai lah. Boleh noh? InsyaAllah noh. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan. Hadis yang seterusnya, Leonor cerita macam tu, boleh lah. Dia baru start nak pandai. Ni nak berhenti pukul apa? Tak habis ni. Tak habis bulan depan pula. Tak pasal ni panjang ni. Sampai muka surat 38. Tak apalah, kita baca satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu ada tak ada baris buah baris. Yaqudu. Anqada yaqudu. Yaqudu. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن خلت عقدة فإن توضأ إن خلت عقدة فإن صلى إن خلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متفق عليه. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang daripada kamu tidur, syaitan mengikat dengan 3 simpul pada bahagian belakang leher dan ditutup setiap menutup simpul. Pening ayat tu kan, potong kalau boleh buat macam ni nah. Dan ditutup setiap menutup, perkataan menutup tu potong terus. Nah, perkataan menutup tu potong. Dia tak. Wah, Tok Wan dah, Tok Wan dah. Tok Wan dah tak apa. Tok Wan ke ayah? Tok Wan ha. Kalau ayah ke mai. Lawak lah. Ada ustaz tu pergi sekolah. Dia kata ustaz hantar cucu ke? Ya, anak. Kumai. Baik, sambung. Dan ditutup setiap menutup simpul. Perkataan menutup tu potong terus, padam terus tak apa. Potong terus. Potong terus daripada kitab. Okey. Perkataan menutup tu potong. Lepas tu sebelah dia ada perkataan simpul kan. Tambah an belakang, jadi simpulan. Nah, baru kita faham ni bahasa Indonesia, kita terjemah, kita ambil kok bahasa kita lah bagi senang terjemah. Ketika seseorang daripada kamu tidur, syaitan mengikat dengan 3 simpul pada bahagian belakang leher dan ditutup setiap simpulan dengan sebuah kalimat, kamu mempunyai malam yang panjang, maka tidurlah. Baik. Baginda SAW menceritakan kepada kita tentang satu daripada umuril ghaib, perkara-perkara ghaib yang berlaku kepada manusia, khususnya apa yang berkait dengan makhluk yang bernama syaitan. Yang mana baginda SAW sebut, menyatakan sebut kepada kita, bila manusia ni tidur, manusia bila tidur, tapi hadis ni tak terkait dengan baginda lah, baginda tak terlibat dengan hadis ni. Baginda bila tidur, syaitan tidak mengikat baginda. Tapi yang lain pada baginda semua terkait dengan hadis ni. Kan? Sama macam menguap, kita semua menguap syaitan, tapi Nabi tak menguap. Satu-satunya makhluk atas dalam dunia ni, satu-satunya manusia yang tak pernah menguap, baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak menguap. Sebab menguap ni tasa'ub daripada syaitan, menguap ni pada syaitan, tapi Nabi tak menguap. Baik, Nabi sebut bila seseorang daripada kamu tidur, siapa-siapa tidur, syaitan ikat 3 simpulan pada bahagian belakang leher. Maksudnya ada 3 rantai dibelenggu di belakang leher manusia, dan ditutup setiap simpulan dengan sebuah kalimat. Setiap rantai tu dia ada kunci dia, kita panggil macam padlock lah, senang terjemah. Dia ada kunci dia. Atas kunci tu ada cok tertulis, alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang maka tidurlah. Saya sebut dalam bahasa mudah bagi senang faham lah. Saya pernah dengar apa Dr. Zulkifli Al-Bakri pernah ulas hadis ni, dia terjemah macam ni, nak bagi bahasa mudah lah. Dia kata kalau kita perasan, sebab tu bila kita tidur malam, kita jaga aja tengah malam, ayat pertama terlintas dalam fikiran kita ayat tu, awal lagi enak lah. Betul ya?
Ayat tu lah. Awal jaga pukul 4 pun awal. Jaga pukul 5 pun awal. 10 minit lagi nak subuh awal. Rupanya duk main awal-awal ayat tu. Alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidur dah. Bahasa kita hari ni awal lagi. No. Adik-adik jadi apa tu? Jaga-jaga tengok 3.45. Weh. Lain kali pukul 6. Weh. Pukul 7. Weh. Pokoknya semua kita kena sama, bukan kita yang mengaji, yang mengajak macam kan. Tak hak mengajak teruk dah tu bah. Kan. Nak sebut kata apa dalam bahasa mudahnya, bila kita tidur malam, ayat tu dia akan mari dulu. Ketika dia bangun, siapa-siapa yang bila tidur celek-celek mata bangun, dia mengingat Allah, simpulan pertama terbuka. Siapa celek mata Allah, ataupun celek-celek mata alhamdulillah, ataupun kalau kemas sikit bunyi apa? Oh ya kah? Ataupun celek-celek mata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca bagi tadi. Yang mana tak baca nah, yang mana belum baca bagi putih. Bangun pagi celek-celek mata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ustaz kami bukannya masalah kami tak tahu doa tu kami tahu Ustaz. Betul? Lupa. Masalah dia lupa. Kan? Sebab itu cara nak mengelak lupa, afatul ilmi an-nisyan. Yang ni biasalah. Penyakit bagi lupa ni, penyakit bagi ilmu ni lupa. Yang ni satu hakikat yang kita kena terima. Penyakit orang berilmu ni, penyakit orang mengaji ni lupa. Jadi lupa ni memang satu penyakit yang biasa semua orang ada. Nak elakkan lupa, tak mau bagi lupa, nak buat macam mana Ustaz? Tulis. Tu yang ada makcik tu, dia nak bagi ingat doa bangun tidur ni, dia buat apa Ustaz? Dia kan buat apa pun. Dia kata Ustaz, saya ambil kertas satu, saya tulis perkataan doa bangun tidur. Tulis ayat tu ya. Doa dia tak tulis alhamdulillahilladzi tu, tak dia tulis. Dia tulis doa bangun tidur. Dia pelekat dekat tempat pertama dia akan tengok bila dia jaga. Kira celek-celek mata, dia akan tengok mana dulu, dia pelekat kat itu. Selalunya orang macam ni dia akan pelekat dekat jam lah. Dia tengok pasal celek-celek mata tengok jam. Jadi dia celek mata tengok jam, nampak tulis doa bangun tidur. Dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hari-hari baca tengok, hari-hari tengok jam, nampak doa tu, nampak. Lama-lama dia lekat. Bila lekat, koyak buanglah kertas tu. Lekat dah. Adik-adik buat? Tak. Boleh, kena buat macam tu. Kena buat. Adik-adik ada loker. Adik-adik ada hafal Quran, ada pelekat Quran dekat loker. Awak. Oh, ada. Dia kadang tulisan lekat tu penting sebenarnya. Penting. Sangat penting. Sebab benda yang kita tulis, kita nampak. Sebab tu adik-adik hafal Quran kena tulis hafal Quran kena tulis Kau tak tulis ni? Tak ada. Tak ada tulis langsung. Siapa nak bagi ingatan Quran tu kuat, ni nak bagi kuat ingatan Quran, hak mengapai mulut mengapai, mengapai. Tapi kalau masa ada kosong, cari buku kosong tu tulis lagi kuat ingatan. Catat balik apa kita duk mengapai. Okey, hari ni saya mengapai surah Muzammil. Buka kertas tu, tulis ya ayyuhal muzammil. Tulis sampai habis. Lepas tu sekali bagilah kawan cek ke, ataupun kita cek sendiri dengan Quran betul tak betul tulisan, huruf apa semua, baris apa semua. Lagi kuat. Jangan hafal, kalau hafal perang saja tak tulis, rugi. Tulis lagi cepat. Fa innal kitabata fil qalbi. Maka sesungguhnya tulisan ni dia lekat terus di hati. Tulis tu dia lekat. Sebab tu ibu-ibu kalau berkeli dengan suami, kalau berkeli dengan mulut okey. Tapi cuba kalau tulis handset. Marah kot handset type. Sakit dia lama. Kalau cakap di mulut kurang sikit, tapi kalau tulis sakit dia lama.
Kau tak keli dengan siapa kau punya anak? Boleh no? Tulis. Nah, jadi boleh pekat. Baik, sambung. Ketika dia berwuduk, dia masuk dalam bilik air, dia masuk tempat wuduk, dia ambil wuduk, ketika dia berwuduk, simpul kedua terbuka. Okey, selesai. Dan ketika dia solat, simpul ketiga terbuka. Bangun, sebut nama Allah, satu putus. Bangun, ambil wuduk, masuk bilik air ke apa, ambil wuduk, simpulan kedua, rantai kedua putus. Kemudian dia angkat takbir solat. Solat tu solat apa Ustaz? Ayy salatin. Apa saja solat. Kalau dia bangun sembahyang tahajud, tahajudlah. Kalau dia bangun sembahyang hajat, hajatlah. Kalau dia bangun sembahyang witir, witirlah. Kalau dia bangun sembahyang sunat mutlak lah. Ataupun dia bangun buat qabliyah subuh, tak apa. Sembahyang subuh sekalipun. Ya. Dia bangun solat, putus rantai yang ketiga. Nabi bersabda, maksud dia akan memulai hari itu dengan kekuatan dan penuh semangat. Kita akan tengok orang macam ni, dia bangun pagi tu, kita nampak dia nasyitan tayyiban nafsi. Kita tengok dia punya bangun pagi tu, nampak lorak kampung kita lah, dia bangun pagi tu nampak ceria, nampak kemas, nampak semangat nak buat kerja, nampak rajin, nampak tokoh. Bahasa adik-adik faham nampak tokoh? Dah, dia nak buat kerja hari tu nampak kemas lah. Kita tengok, oi hari ni nampak kemas, nak buat apa nu kemas, nak buat ni kemas, nampak kemas. Wa illa, Nabi kata kalau rantai dia putus tak habis ataupun tak putus, rantai dia tu tak putus, bangun dengan doa tak baca, bangun dengan wuduk pun tak, bangun dengan semayang pun tak, ataupun rantai putus dua saja, wuduk dengan semayang buat, doa tak baca. Contoh, siapa yang rantai dia putus tak habis, Nabi sebut dia akan memulai pagi harinya dengan suasana buruk dan penuh kemalasan. Fa asbaha khabithan nafsi kaslan. Bahasa kita hari ni, bahasa kampung kita, lorak Kedah ni, dia bangun pagi nampak mandom, nampak loi tak larat, pukul 8 duk menguak lah. Wah, pukul 8 buat jadinya tu Ustaz, rupanya belenggu putih tak habis kan. Tengok lali, nampak mandom, faham tak mandom tu? Ya? Macam mana je? Mandom tu nampak slow, nampak tak cergas, nampak tak semangat nak buat kerja. Dia pergi kerja pun kita tengok, macam orang tak larat ni. Dia tak nampak kemas lah nak buat urusan di siang hari. Rupanya rantai putus tak habis, salah satu dia lah. Ada ni tidur lama ni, pukul 11 malam Ustaz, tidur dah, jaga-jaga pagi pukul 8 duk menguak ni. Baca doa kan. Jadi yang mana tak baca doa lagi, baca bagi putih pun habis. Hadis yang seterusnya, an Jabirin wallahu alam. Ngaji apa banyak-banyak ngaji patut kan, insya-Allah noh. Walaupun kita mengaji tak banyak, tapi paling tidak kefahaman tu kita dapat, dan yang penting amal itu dapat dilaksanakan insya-Allah. Jadi ada soalan nak tanya? Tak ada soalan noh. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian ini walaupun tak seberapa, mudah-mudahan ada manfaat yang kita sama-sama boleh ambil dan amalkan insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan di saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata, melawak lebih kurang, minta maaf yang banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.